fi'li. Nama dia perbuatan fi'li. Ketahuilah bahawa hukum Fatihah itu adalah menyalahi ia dengan hukum perbuatan sembahyang. Qauli berbeza dengan fi'li, ucapan berbeza dengan perbuatan. Daripada dua gambaran, dua wajah. Dan salah satunya ialah jika syak seseorang sembahyang sebelum selesai daripada bacaan Fatihahnya pada meninggalkan satu huruf daripada awalnya, maka wajiblah ia memulakan bacaan semula sekalipun panjang ceraiannya. Macam mana kita bincang tadi lah, walaupun dia baca surah Fatihah itu, kemudian dia teringat, dia pindah ayat 5, teringat pada ayat 3, ada dia tertinggal, maka wajib untuk dia ulang. Sebab masih lagi berada dalam pembacaan suratul Fatihah, wajib untuk dia ulang. Tapi kalau dia dah habis dah, dan dia dah baca surah apa-apa, maka tak perlu lagi untuk dia ulang. Nabi yang sekarang yang surah ini seperti mana disebutkan oleh Syekh Muhammad, Syekh Abu Muhammad dan Syekh Muhammad itu. Baik, maka wajiblah untuk dia ulang semula sekalipun panjang ceraiannya. Bersalahan perbuatan sembahyang dari segi fi'li, fi'li kita ni, yang ada rokok, yang ada duduk atau ada sujud, yang ada sujud tu. Bersalahan perbuatan sembahyang apabila berlaku ketidakkan bersusun, laku tak kena susunan atok dia, maka tidak memutuskan molek di antara perbuatannya, bahkan hendaklah didatangkan dengan peraturan selepas daripada teringatnya. Maka apabila kita berkata demikian, nescaya beratlah atas kebanyakan manusia untuk ulang. Katalah kita pergi meas-meas teringat waktu sujud, waktu duduk antara sujud teringat. Tadi ni yang tidak ada, tahu? Lepas rokok tu dia pergi sujud kan? Dia main kopi, yang tidak kita tahu. So kalau dia tengok waktu tu dia nak ulang pergi nak ambil yang tidak tu, semata-mata nak ambil yang tidak tu, dia jadi jauh. Dia nak ulang tu, so jadi benda tu jadi cemperak. Jadi cemperak, jadi ulang tu payah. Okey, jadi ulang tu payah. Jadi tak sama macam surah Al-Fatihah. Walaupun dalam 7 ayat tu, walaupun dia ada di ayat yang ke-6, dia teringat benda tu, tertinggal ada kelakuan dia pada ayat yang ke-3, ayat ke-2, ayat 1. Walaupun sengkang tu agak jauh, tapi masih lagi berada dalam ruang perbahasan berkenaan dengan surah Al-Fatihah, maka dia wajib ulang. Dia tak sama seperti mana dalam meninggalkan, ada syak pada meninggalkan perbuatan sembahyang. Dia duduk dah sampai ayat akhir dan apa semua, dia teringat yang apa-apa tadi dalam rakaat duduk ni sujud pula, dia tahu. Dengan itu dia nak ambil balik sujud dan apa semua tu, jadi panjang. So dia tak sama. Ya. Bersalahan putusnya molek pada Fatihah, maka tidaklah membawa kepada batas sembahyang, bahkan wajiblah ia mengulangi bacaannya semula. Ini dalam surah Al-Fatihah. Tapi kalau berlaku pada kita kes yang kita ada keraguan pada sembahyang tu, kita tertinggal rukuk ke, kita tertinggal sujud ke, cerita dia pada last rakaat tadi kita tambah lagi satu rakaat untuk cover balik yang tertinggal tadi. Dan bila mana duduk di tahiyat akhir itu, disunatkan juga untuk buat sujud sahwi. Buatlah sujud sahwi, bukan buat sujud sejadah. Beritahu lah, ada orang beritahu nak tanya soalan berkenaan dengan sujud sahwi. Dia kata, Ustaz, kita bila kita tumpah kepada itu, lah hari kita kena buat sujud sejadah mana tak? Dia kita dengar sejadah ni hari Jumaat dia buat sejadah. Kita buat Jumaat yang hari sejadah tu pagi-pagi tu. Tanya apa Ustaz? Dia pakai sahwi, dia nak ambil sujud sahwi itu tak apalah. Tapi yang pentingnya dia mau tanya macam-macam. Yang penting dia bertanya.
So in case pun kita berlaku benda tu, dia kalau sembahyang berjamaah ni lebih dia ialah benda tu susah berlaku lah. Barangkali yang untuk berlaku ketika semua tu susah berlaku, kerana imam akan diingatkan oleh makmum. Makmum pula dia akan follow pada perbuatan imam. Tu perbuatan solat jemaah. Tapi kalau benda ni berlaku, dan kemungkinan berlaku ialah bila mana kita sembahyang solat. Bila sembahyang solat ni dia macam-macam lah. Lagi besar kefahaman kita tentang solat, lagi besar pada beban kacau kita ni. Dia bukan main dekat 3-4, dia main tu 40 sampai ke bawah nak kacau kita. Jadi sekiranya kita jemai kata dia, jadi ni rokok tu dah, lepas rokok tu yang tinggal tu dah, tak tahu bukan sudu-sudu tu. Jemai kita ayat tu, kita tambah lagi satu rakaat. Tambah lagi satu rakaat tu bukan hanya ambil tang sudut saja. Bukan hanya ambil tang dekat kita rasa ragu tu saja. Kita akan itu sempurna. Kita naik, kita baca balik surah Al-Fatihah, kita rokok bagi sempurna, yang tinggal bagi sempurna, sujud bagi sempurna, duduk antara sujud sempurna, sujud bagi sempurna, dan duduk pada tahiyat akhir pun duduk dengan sempurna, dengan pembacaan tahiyat pun bagi kena sampailah habis. Kemudian sujudkan lagi sekali dengan dibacakan padanya itu dengan subhanallahi la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk antara sujud, kemudian sujud balik, kemudian duduk balik pada tahiyat terus bagi salam, dan dinamakan dia dengan sujud sahwi sebagai tampung kepada keraguan kita tadi. Kalau kita dah ingat kita terkurang, kita tambah bila main tahiyat akhir, ingatlah nama sujud sahwi. Dalam duduk tengah dia habis innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Elok dah habis, baru kita tengah Allah. Jadi dah tinggal tamu sepasai, waktu nampak sujud sahwi pun lupa juga. Jadi kaki lupa telah semua orang macam mana. So nampak tak sujud sahwi tu? Bila mana tanya nak buat, silakan buat. Kalau kata nak tak mau tak? Tak mau. Sebab nama pun dia adalah sunnah. Tapi selagi mana duduk atas kita teringat nak buat, boleh untuk kita buat. Walaupun kita dah bersalah. Okey. Itu hal-hal yang berkaitan dengan solat-solat. Dan kita bila mana kita tak mampu solat secara sempurna. Macam kalau kita solat dan kerusi, ketika mana mampu berdiri, maka berdirilah. Selagi bila mana kita dah habis baca surah Al-Fatihah, kita tak mampu berdirilah, maka kita berduduk, tak apa. Imam baca surah, pada itu kita surah yang mungkin agak panjang, kita dah baca Fatihah, kita dah selesai, kita tak mampu lah berdiri, maka boleh untuk kita duduk. Kemudian waktu mana rokok, kita boleh rokok dengan sempurna, rokoklah dengan sempurna. Kalau kita tak boleh nak rokok sebab ada tampar besi tempat di belakang kita ni, memang rokok saya tak boleh Ustaz. Sujud tak, sujud pun tak boleh. Rokok cara normal boleh tak? Rokok cara normal boleh, rokok cara normal. Jangan kita boleh rokok tapi kita tak mau buat rokok. Kita tak boleh itu sujud. Tak boleh kita ialah sujud. Rokok cara sempurna yang ialah dengan cara tangan tak di kepala lutut, kemudian kita pun tunduk badan waktu kita berdiri. Kita rokok, kita berdiri rokok. Kita mampu untuk kita rokok secara sempurna, maka wajib untuk kita rokok dengan sempurna. Teriak bagi betul, tapi kita tak larat berdiri, kita pun duduk. Kemudian bila mana dah imam rokok, kita boleh rokok dengan sempurna, maka kita berdiri balik dan kita pun rokok dengan sempurna. Yang masalah kita kat mana? Waktu kita nak sujud, tak sujud tu kita yang tak boleh. Sebab nak kepok apa semua, jadi masalah kat kita tu. Maka digantikan dengan syarat sujud itu dengan kita duduk atas kerusi dan kita rendahkan badan sebagai syarat. Kata itu ganti kepada sujud. Baru kita buat. Kita duduk atas kerusi dan kita pun rendahkan badan. Bila rendahkan badan, tangan tak atas kepala macam biasa lah. Jangan tangan dekat terapung tu. Sebab tangan terapung pula seolah-olah tangan pada tangan tangan ni ibarat orang yang letak tangan atas rantai. Kalau letak atas rantai tak lah semua-semua boleh ke tak?
Padahal kita tak mampu terletak, maka tangan tak batas. Dan kalau itu juga, maka kita pun rendahkan badan. Rendahkan badan itu pun sekadar yang kita mampu, jangan rempuh. Itu tata cara dalam bab solat sembahyang atas kerusi. Sembahyang atas kerusi pun ada kaedah dia. Dengan kaedah tu kita pandai-pandai diri. Lagu ni ikut. Lagu ni ikut waktu sujud. Lagu ni ikut waktu rokok, lagu ni ikut. Waktu sujud lagu ni ikut. Waktu rokok lagu ni. Waktu sujud tangan terapung. Kita kena tanya, kena dalami, dan kita kena tahu tata cara solat dengan cara yang mana kita mampu, mana yang kita tak mampu. Sebab tu Nabi datang dengan sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Nabi pun ada ketika baginda sakit, tapi Nabi tak pernah solat atas kursi. Baginda terus solat atas pakan punggung baginda. Baginda solat dalam keadaan bersila, duduk bersila. Baginda solat keadaan yang macam tu. Tapi hikmah di sebalik hadis Nabi itu pertama, sallu qa'iman fa illa bisalli qa'idan. Sembahyanglah kamu dalam keadaan kamu diri. Kamu tak mampu diri, maka duduk. Duduk pula ada perbahasan. Duduk terus juga ataupun duduk atas kursi. Maka situ datangnya orang ulama fiqh tak mampu duduk atas lantai. Atas lantai terus, maka duduklah atas kursi mengikut cara yang kita buat. Jadi kita berhenti sampai masalah yang ke-39. Nanti akan datang pada masalah yang ke-40. Masalah yang ke-40 nanti adalah berkaitan dengan makmum mendapat imam pada awal rakaat, tapi makmum ni dia tak dapat fadilat takbiratul ihram. Rakaat pertama tu dia dapat, tapi sayangnya makmum ini fadilat ataupun kelebihan yang ada pada takbiratul ihram selepas daripada imam tu dia tak dapat. Pasal apa? Patutnya dia dapat rakaat pertama, mestilah dia dapat takbiratul ihram selepas daripada imam. Tapi yang ini dia dapat rakaat awal. Sayang 1000 kali sayang, kerana pada kelebihan takbiratul ihram lepas oleh imam itu dia tak dapat. Besar tuan-tuan, takbiratul ihram lepas dari imam ni besar, tapi dia tak dapat satu masa yang apa. Kemudian imam rukuk mengiringi makmum bertakbiratul ihram. Seorang makmum dia main, bila dia takbiratul ihram, waktu tu imam takbir untuk turun rukuk. Macam mana boleh dapat? Adakah takbir itu Allahu Akbar atau rukuk kali lah? Macam mana? Situasi yang kemungkinan berlaku kepada kita. Jadi macam mana kita nak selesai masalah itu? InsyaAllah mungkin kita akan bincangkan masalah itu. Jadi cukup dekat saja tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang ini insyaAllah memberi pencerahan yang sedikit banyak memberi ilmu mengajar kepada kita berkaitan dengan solat yang kita lakukan setiap hari. Dan di kesempatan ini kita dah berada di bulan Zulqa'dah, bulan 11 dalam kalender Islam. Kita dah berada di penghujung tahun Hijriah. Maka sebenarnya lah kita ada di kalangan kita yang dah pun naik nama untuk menunaikan ibadah haji. Bagi mereka-mereka yang disenaraikan nama untuk melakukan ibadah haji pada tahun ini, tempoh masa ada lebih kurang sebulan lebih ya. Ini Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Jadi sentiasalah menghadirkan diri untuk khusus-khusus berkenaan dengan manasik haji. Jangan dulu bila dah naik nama tu kita tak boleh. Pembahagian haji ni dia ada 3. Ada haji qiran, ada haji tamattu, ada haji ifrad. Ifrad, qiran, tamattu. Di antara 3 atau tuan-tuan pilihlah mana-mana satu kaedah haji yang kita buat. Jangan dikira yang mana Nabi buat. Nabi buat dulu haji baginda dalam keadaan tempoh yang singkat. Kalau kita kena kapal terbang awal,
kita duk ambil haji qiran ke haji ifrad ke, takut kita jemai di dasar hati kita istilak. Jemai istilak aku ambil yang ni, jangan. Dia yang penting ialah hajjum mabrur. Hajjum mabrur. Yang penting di sisi Allah Ta'ala ialah haji, ibadah haji yang kita buat itu haji yang mabrur, bukan yang dijadikan sebagai ukuran ifrad, qiran ataupun tamattu. Yang penting ialah haji itu haji yang kita buat dalam keadaan yang mabrur, insya-Allah. Maka tuan-tuan yang nak terpilih untuk buat ibadah haji, membang ada di antara tiga qiran, ifrad dan tamattu ni, nak ambil yang mana? Kebiasaan bagi kita Malaysia ni, kita lebih menyarankan untuk buat haji tamattu. Haji tamattu senang, bukan senang pasal apa, tapi niat umrah, kemudian nanti kita sampai sana, kita tawaf, kita sa'i, dan lalu kita dan tunggu pula musim haji. Dan tu barulah kita niat untuk haji umrah. So dia lebih mudah. Maknanya kita dah habis tu, kita boleh pakai baju biasa, kita boleh jalan di puas di bawah di tempat letak apa nak tengok dulu. Sebentar lalu kita dah keadaan yang normal macam ni lah. Tapi orang yang buat haji qiran, haji ifrad semua ni, dia dalam keadaan dia masih lagi berihram. Sampai bila? Sampai habis mesti haji, barulah dia boleh tanggal kalau dia biasa. Dia tengok orang rumpi sana pergi sini pakai minyak wangi, dia pun ambil minyak wangi pun ni main sikit, ambil saja. Dulu yang terpilih untuk buat ibadah haji, tahniah dan syabas, anda pilihan Allah Ta'ala. Jadi buatlah sebaik mungkin. Ramai yang buat rayuan. Jadi kita dah terpilih ni, ambillah peluang untuk bagi faham sungguh-sungguh di antara tiga tu, dan ambil yang mana bagi faham yang tu. Jangan faham tiga-tiga. Bila faham tiga-tiga, dia celamu. Ni ke nu tau? Nu ke ni tau? Kita cadang nak buat ifrad, bagi faham ifrad sungguh-sungguh. Ifrad ni dia cukup. Qiran ke tamattu ke, kalau dia kami tanya pasal buat haji ke apa, kan tanya aku ni buat apa? Buat haji qiran ke tamattu ke apa? Aku buat ifrad, buat apa? Aku buat tamattu. Hanya kena tanya aku. Habis tanya dia buat tamattu. Kita sebab kita dah faham bahagian kita saja. Kita dapat tamattu, kita dapat faham sebab tamattu kita. Jadi tamattu, faham tamattu. Ifrad ke qiran ke tak pula. Tata cara tamattu dia punya step by step dia macam ni. Kena step dia tu, insya-Allah ada mabrur. Tu kita tahap kita ni lagu tu. Orang yang nak bagi khusus, dia kena faham ketiga lah. Orang yang bagi taklimat khusus haji ni, dia akan cerita lah ifrad lagu ni, qiran lagu ni, tamattu ni. Yang nak buat kita tu satu lah. So kita pilih lah yang mana. Buat bincang, kalau kita pergi tu sekali dengan isteri kita, bincang dengan isteri kita. Ni, kita nak buat haji mana ni? Tamattu ke, ifrad ke, qiran ke? Asal yang mana ni? Kita boleh ikut penerbangan kita ni awal ni. So boleh buat dengan dia, bagi faham. Dan insya-Allah mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik, dapat melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji cukup memerlukan ketahanan diri yang kuat saja. Fizikal dan mental mesti kena kuat. Sabar nombor satu. Ikutilah khusus bagi faham. Bagi takdir insya-Allah. Baik, ikutkan kesehatan yang baik daripada Allah Ta'ala dan makhluk kelemahan dan ketaatan yang disediakan ini. Boleh. InsyaAllah. Semayang luhur. Okey, semayang luhur. Doa kedua. Waktu tu Imam tengok wahyu. Okey, bayang luhur 4 rakaat. Okey, 4 rakaat maknanya ada berapa sujud ke tuan? 7. Hai. Sembahyang luhur 4 rakaat, berapa kali sujud? 8. Tapi yang ini jadi 9. Pasal apa? Rakaat kedua tu 2 kali sujud tu imam dia terajak. Ataupun kira imam dia tak sujud 2, dia sujud 3. Betul normal ni tak? Rakaat kedua imam ni dia sujud 3 kali. So soalan dia
Okey. 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 Okey tuan-tuan. Cerita dia, bila mana kita solat, kita tahulah rakaat, berapa rakaat, kepada waktu dia apa, kita tahulah kan. Kemudian waktu sujud laku sebiji macam tu juga. Pada rakaat yang kedua, imam dah sujud, dan pada tu dia adalah bacaan tahiyat awal. Betulnya tahiyat awal, tapi kita nenek kita tu at-tahiyat. Kita at-tahiyat dekat imam, Allahu Akbar. Sudah. Maknanya dia turun sujud. Kita tahu perbuatan imam tu salah. Okey, kita tahu perbuatan imam tu salah. Okay. Bila salah pada rukun, nanti tolak. Salah pada rukun, salah pada ketinggian sunat Ahmad, tak payah tengok. Tinggal tahiyat awal ke apa kali ada ketinggian tahiyat awal dan ada subhanallah. Imam pun turun balik, lumayan kata. Ketinggian apa sunat Ahmad tak perlu tengok. Tapi kalau ketinggian apa nama ditambah rukun, kepada ketinggian rukun kita makmum ni kita kena tengoklah, bagi tengok. Okey. So tak apa. So imam ni dia akan sujud. Walaupun dia sujud time tu tuan-tuan, dia antara imam dengan makmum. Bagi imam, dia sembahyangnya sah. Sembahyang imam ni sembahyangnya sah. Bagi makmum yang mana tunggu, sembahyang makmum tu sah. Bagi makmum yang mana ikut, dan dia memang dia ikut tu semata-mata dia ikut imam dia pun tak tahu apa. Dia tak ada, aku kira imam tu pun aku tunggu lah. Sebab kira dia mungkin waktu tu dia pun dia tak mungkin dapat nama dua kot. Mereka dia tunggu tu pun dalam keadaan dia pun berserah pada imam. Dia ni pun sah. Tapi yang mana makmum yang turun dalam keadaan dia tahu yang ni bukan dia orang ni. Tapi disebabkan imam turun, maka aku sebagai makmuman lillahi ta'ala, dia pun turun sujud bersama imam. Maka makmum tersebut yang batal sembahyang dia. Imam sah sembahyang, yang tunggu sah sembahyang, yang ikut imam semata-mata dia ikut imam sah sembahyang dia. Yang turun sujud bersama dengan imam dalam keadaan dia tahu itu bilangan sujud yang lebih, yang ni saja makmum yang batal sembahyang. Yang batal sembahyang. Walaupun sembahyang tu dah habis kan seumpamanya, orang kata apa ni imam baca rakaat kedua kita apa lagi sujud apa ni? Bagi imam kata apa? Aku tak mau memang aku tak mau. Memang tu lah sujud. Ada keyakinan daripada imam waktu tu ialah itu adalah sujud yang kedua. Bagi imam tu itu adalah sujud yang kedua, bukan dia menambah. Tapi kalau kita apa hari imam tadi waktu rakaat kedua kita apa sampai 3 sujud, pasal apa? Apa tak tahu waktu tu turun wahyu baru. Rakaat kedua dah tambah lagi 1 sujud. Tu kedua kita yang dengar. Allah. Habis betul ni. Dia sengaja sujud. Dia sengaja sujud memang batal sembahyang semua. So balik pada soalan tadi ni, bagi imam dia tak batal sembahyang. Bagi makmum yang tunggu tak batal sembahyang. Bagi imam yang tunggu sujud semata-mata waktu tu aku ikut semata-mata imam mungkin. Kereta dia tak mungkin dia ikut semata-mata. So, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah lagi aku tu lah. Satu lagi memang dia klik dengan sembahyang ni. Ni dah 2 sujud dah. Tapi imam tunggu lagi sujud. Ini bukan dia. Okey, dia bukan dia. Tapi imam tunggu sujud. Imam sujud ni 3 ni. Bangun kot. Sujud juga. Dia berkata. Apa ni itu kita. Maknanya bila dah habis sembahyang, yang nak kena sembahyang balik ialah orang yang tahu
dan dia pun turun sujud sama dengan imam tadi. Lepas tu yang dah sembahyang balik. Nah, imam tak boleh sembahyang. Okey. Okey, dalam bab sujud sahwi. Dalam bab sujud sahwi. Sujud sahwi ini saya dah bagi tahu formula dia. Setuju pada perbuatan, tak setuju pada meninggalkan. Itu formula dia. Maksud dia, imam buat sujud sahwi, maka makmum wajib buat sujud sahwi. Imam buat sujud sahwi, maka makmum dia wajib ikut buatan imam. Tapi kalau kata imam dia tak buat sujud sahwi, mungkin sebab dia terlupa lagi ke apa-apa, maka pada waktu itu makmum ada pilihan untuk dia buat sujud sahwi ataupun untuk dia meninggalkan bersama dengan macam mana imam tinggal. Tak buat. Itu pada formula ataupun kaedah disilakan dengan sujud sahwi. Imam buat, makmum wajib buat. Bila mana makmum yang masbuk, dia duduk dalam imam duduk tahiyat akhir, dia pun tak duduk dia Allahu Akbar. So dia pun duduk tahiyat akhir. Tiba-tiba waktu itu imam sujud lagi sekali. Sebab imam turun tu sebab sujud sahwi. Maka wajib bagi makmum yang masbuk tu pun dia pun sujud dulu. Okey. Imam buat, makmum kena buat. Tapi bila imam meninggalkan sujud sahwi, makmum ada pilihan. Sama ada untuk dia buat ataupun untuk dia tak buat. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Baik, Allah Ta'ala mahjur menghadap kedatangan ini saya. Jadi, qulu qawli hadha astaghfirullakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan mendatangkan kepada-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami hamba-Mu ya Allah, kami hamba-Mu ya Allah. Tidak sungguh kami silakan dosa kepada-Mu ya Allah. Oleh sebab itu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa para guru kami, dosa ahli keluarga kami, dosa jiran kami, dosa segenap muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami mohon rahmat-Mu ya Allah, agar Engkau turunkanlah kerahmatan, keberkatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga kami ya Allah. Engkau jadikanlah dari kalangan pasangan kami, pasangan yang soleh, pasangan yang solehah, dari kalangan anak-anak dan generasi kami, anak-anak generasi yang soleh, anak-anak generasi yang soleh ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui akan apa yang terkandung dalam isi hati-hati kami ini ya Allah. Sekiranya di kalangan kami pada malam ini mempunyai hajat, maka kami mohon rahmat-Mu ya Allah agar Engkau makbulkan hajatnya. Sekiranya di kalangan kami pada malam ini mempunyai masalah, maka kami mohon rahmat-Mu ya Allah agar Engkau bantu dia menyelesaikan masalahnya. Sekiranya di kalangan kami pada malam ini mempunyai penyakit, maka kami mohon rahmat-Mu ya Allah agar Engkau sembuhkan penyakitnya. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui, Engkau lah yang Maha berkuasa di atas sesuatu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal jubni wal juzam wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.